Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, untuk hari ini kita akan masuk topik seterusnya, chapter 2, masih dalam tajuk integration. Okay, cuma hari ini kita akan belajar untuk techniques, okay, di mana techniques of integration dia ada 3, iaitu yang pertama techniques by substitution, dan yang kedua by parts, dan yang ketiga adalah by partial fraction. So ketiga-tiga method ni dia ada rules dia sendiri dan kita perlu lihat kepada bentuk soalan. Ada yang hanya boleh diselesaikan menggunakan kaedah by substitution dan ada juga yang kena selesaikan mengenai by parts ataupun by partial fraction. So sama juga, sebelum ni kita dah belajar kan 2.1 iaitu indefinite integral. So indefinite integral ni maksudnya awak integrate function apa-apa je fx, okay, terhadap dx, dan dia akan dapatlah fx, dan wajib kena tulis tambah c, constant, sebab constant ni dia unknown variable ataupun unknown value yang kita perlu cari untuk subtopik ataupun chapter yang ketiga nanti. Jadi perlu tulis untuk bahagian tambah c. Okey, kemudian kita belajar 2.2 iaitu definite integral kan. Okay, so definite integral ni sebenarnya dia sama je macam indefinite. Cuma beza dia ada bagi limit. Okay, so dia akan bagi limit dekat soalan, which is kalau saya tulis, dia akan jadi macam ni lah. Integration terhadap fx dx. Cuma kita akan ada limit iaitu limit bawah a dan juga limit bawah b. So bila kita integrate, dia akan dapat benda sama juga. So bila integrate dapat fx. Cuma awak kena letak limit, gantian limit atas tolak dengan limit bawah. Okay, so itu adalah asas untuk integration dan kita dah tengoklah setiap function, sebab function ada 4 jenis, trigono, exponent, ln dan juga polynomial. Jadi untuk hari ini kita akan lihat kepada by substitution. Okay, so yang pertama, okay, so lihat nota yang saya bagi iaitu 2.31 integration by substitution. So integration by substitution is used to compute indefinite integrals of the form. So dia akan bagi f gx, ada dua fungsi dalam tu. Ada dua fungsi mungkin polynomial ataupun cos, sin dan sebagainya lah. Jadi kita akan ambil yang pertama step dia, kita akan ambil u sebagai gx. Okay, step pertama kita akan ambil u sebagai gx, kemudian kena di kat sini kena ada combination, kita kena differentiate. Okay, so kita akan bezakan dia dapat du over dx lah. Okay, kemudian kita akan tukarkan bentuk dx ni ke atas dan ke bawah. Okay, turun ke bawah. Okay, kemudian kita akan yang kedua, kita akan buat substitution, which is kita akan dapat hasil integration. Okay, so dalam nota saya ada bagi contoh example 6, ada 4 example. So saya akan tunjukkan dulu kat sebelah ni. Okay, so untuk yang pertama, kita nak integrate, okay, ni nak integrate 3x tambah 2 kuasa 5dx kan. Okay, untuk yang ni kita boleh guna kaedah direct ataupun kaedah by substitution, which is kita tak akan kembang dia banyak-banyak. So untuk kaedah by substitution kita akan ambil u. So macam mana kita nak ambil u ni? Kita ambil biasanya yang dalam kurungan. Contohnya untuk soalan ni yang mana satu yang dalam kurungan? Yang dalam kurungan adalah 3x tambah 2. Jadi apa yang perlu buat, awak kena ambil semua yang dalam kurungan ni sebagai u. Okay, jadi kita akan tulis dulu step pertama. Okay, so kita akan ambil u sama dengan 3x tambah 2. Okay, kemudian step apa? Okay, dah ambil dah u. Kemudian yang kedua kita kena differentiate. So differentiate u terhadap x, maka akan dapat du over dx. So differentiate 3x tambah 2 dapat 3. Okay, disebabkan ini adalah kaedah by substitution, kita akan jadikan dia dalam sebutan dx. Okay, so kalau nampak kat sini, dia punya du over dx sama dengan 3. Dx ni kat bawah. So kita akan swap. Dx pergi sana ni atas dan 3 turun ke bawah. Jadi bila awak tukar tempat duduk, maknanya dia akan dapat du per d3 sama dengan
dx, di mana kita akan boleh tulis dia sebagai dx sama dengan du per 3. Okey. Okey, jadi sekarang ni kenapa dinama dia by substitution? Sebab dia kena ganti balik u dengan dx ni dalam soalan. Okey, tadi yang dalam ni, dalam kurungan tadi ni kita ambil u. And then yang dekat luar ni, kita akan jadikan dia sebagai dx lah. Memang sebutan dx kan? Jadi, step kedua. Okey, step kedua. Okey, bila kita salin balik soalan ni, contohnya, integrate 3x tambah 2 kuasa 5 dx. And then kita akan replace. Kita ganti, sebab tu nama dia substitution. So ganti apa? Integrate ni kekal, kurungan ni kekal, kuasa 5 pun kekal. Yang kita ganti adalah dua benda, iaitu u dan dx. Okey, jadi kita akan nampak kat sini u kuasa 5 du. Okey, untuk kawasan diintegrate ni, kita hanya ada u dengan du sahaja. Untuk nombor seperti 3 ni, kita akan bawa keluar. Kita akan jadikan dia sebagai sebutan di luar, iaitu 1/3 integrate u kuasa 5 du. Okey, so kita akan fokus kat bahagian ni. Okey, kita akan integrate lah. Okey, so bila integrate, dia akan dapat 1/3 ni kena salin sebab dia adalah sebutan kat luar. U kuasa 5, jadi kita akan guna formula xn tu. So, kalau integrate xn, dia akan jadi xn plus 1 bahagi dengan n plus 1. Okey, formula ni. Jadi kita akan letak kat sini u kuasa 6 perkan dengan 6. Kemudian tambah c. Okey, so jawapan dia jangan tinggal macam ni sebab dia kena ganti balik u ni dengan u yang asal. Maka yang ni ada dua pecahan, 1/3 dengan u kuasa 6/6. So bila darab, dia akan atas darab atas, bawah darab bawah. So dia akan dapat 1 darab u kuasa 6, u kuasa 6, 3 darab 6, 18 dan tambah dengan c. Di mana u yang asal adalah 3x tambah 2. So kita kena replace lah. Okay, so u adalah 3x tambah 2 kan. Okay, nampak tak kuasa 6 kat luar ni. So kita akan tutup kurungan. Dia kena kuasakan 6 bahagi dengan 18 tambah dengan c. So inilah jawapan dia lah. Okey. Di mana awak perlu ingat dekat sini, awak kena gantikan balik u yang awak ambil tadi ni. Okey. U tadi ni dengan 3x tambah 2 sebagaimana yang awak lihatkan yang tadi. Okey. So itu sahaja untuk kaedah by substitution.